Ini adalah benda yang paling mahal dalam dunia. 1 gram benda ni boleh mencecah harga 11,000 trilion ringgit. Apa benda ni? Kenapa mahal sangat? Jambu Kalinda Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Apa benda yang paling mahal dalam dunia? Mungkin ada yang kata bahawa ia adalah The Hope Diamond. Perhiasan yang berharga ratusan juta ringgit disebabkan sejarahnya yang sangat istimewa. Mungkin ada yang kata ia adalah menara Antila di Mumbai yang berharga $2 billion. Dan mungkin ada yang kata bahawa benda yang paling mahal dalam dunia adalah solat 2 rakaat sebelum subuh sebab ia lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Betul lah tu. Betul lah dia benda yang paling mahal dalam dunia. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Benda yang paling mahal yang pernah diberi nilai tak lain tak bukan dan tak ada tandingan langsung sebenarnya. Ia adalah anti-jirim. Harga dia tak masuk akal langsung boleh mencecah ratusan ribuan trilion ringgit untuk 1 gram. 1 gram saja. Aduh, trilion ringgit. Kalau gaji korang 100,000 ringgit sebulan, banyaknya, bolehlah tekan butang join. Korang perlukan 9 bilion tahun untuk habis bayar harga 1 gram anti-jirim. Jadi apa benda sebenarnya anti-jirim ni? Assalamualaikum, anda minat tak nak sambung belajar di luar negara? Dan anda berminat tak untuk sambung pelajaran dalam bidang seperti perubatan, pergigian, veterinar, farmasi, kejuruteraan pesawat dan pengajian Islam? Kalau macam tu, anda boleh hubungi dan dapatkan perkhidmatan Zara Zakiah Education Sendirian Berhad. Berpengalaman menguruskan pelajar dan kehidupan universiti selama 13 tahun, Zara Zakiah Education Sendirian Berhad boleh bantu anda daripada A sampai Z. Dan mereka berpengalaman menguruskan pelajar ke IPTA luar negara, Rusia, Mesir, Indonesia, Bangladesh. Mereka menyediakan khidmat konsultansi hala tuju kerjaya, pengurusan pendaftaran pelajar, kem persediaan mental dan fizikal. Mereka uruskan juga kediaman kita, malah perabot-perabot baru sekali. Layari laman web mereka atau hubungi nombor yang disediakan di pautan di bawah. Untuk kita faham anti-jirim, kita kena tahu dahulu bahawa benda-benda fizikal dalam dunia kita ni diperbuat daripada atom. Atom ni pula terdiri daripada partikel-partikel, iaitu elektron yang charge dia negatif dan dia berputar, proton yang bercharge positif dan neutron yang tidak bercharge. Komponen partikel-partikel atom inilah yang kita lihat membentuk keseluruhan dunia kita. Ia adalah asas binaan yang paling asas untuk benda-benda fizikal. Tapi partikel-partikel atom ni dia ada kembar dia yang terbalik semua PL dia, dan kembar ini dipanggil sebagai antipartikel. Kalau partikel ni baik, antipartikel adalah kejahatan. Kalau partikel ni adalah cahaya, antipartikel adalah kegelapan. Kalau elektron charge dia negatif, anti-elektron atau dipanggil sebagai positron charge dia negatif dan pusingan dia terbalik dengan elektron. Kalau proton charge dia positif, kita ada antiproton. Ini bukan bangsa H. Meja apa aku boleh pek ni. Antiproton ni terbalik dengan proton charge dia negatif. Jadi maksudnya kalau ada PA, secara teorinya ada jugalah anti-PA yang terbalik semua sifat partikelnya. Dan kalau ada bumi, sepatutnya ada jugalah anti-bumi yang juga terbalik semua sifat komposisi partikelnya. Jadi korang sebenarnya bukan forever alone, tuan-tuan. Korang ada kembar korang dalam dunia anti yang terbalik. Secara teorinya lah. Lain macam pula buat lawak forever alone bila dah kahwin ni.
Jadi persoalannya, boleh tak korang berkenalan, bertaaruf dengan kembar korang yang hidup dalam dunia terbalik ni? Perlukan ke makan dalam talam sama-sama ke? Boleh tak? Boleh kalau korang tak kisah nak hancurkan dunia kita. Sebab apabila jirim dan anti-jirim bertemu, kedua-duanya akan hancur lantas meletup mengeluarkan tenaga yang sangat kuat. Tragisnya, boleh buat cerita anime ni. Masalahnya, dari mana datang anti-jirim ni? Betul ke diwujud? Yang peliknya, konsep anti-jirim ni asalnya datang daripada satu persamaan matematik yang ada dua jawapan. Satu jawapan untuk elektron yang kita dah temui, satu lagi jawapan charge dia terbalik. Kan kadang-kadang kita buat matematik kan, tambah lagi matematik tambahan tu, kadang-kadang kita dapat dua jawapan. Contoh kita nak kira berat kita ke, guna persamaan kuadratik ke benda ke, kita kadang-kadang dapat satu jawapan positif, contohnya 40 kilogram. Kadang-kadang kita dapat satu jawapan negatif 40 kilogram. Apa benda berat badan negatif 40 kilogram ni? Kau tengah terapung ke apa dia? Apa benda berat badan negatif ni? Jadi tak logik, maka kita buang nilai yang negatif tu, kita ambil nilai yang positif je. Macam tu jugalah dengan anti-elektron ataupun positron ni. Daripada satu persamaan matematik dapat dua jawapan. Tapi kali ni nilai yang terbalik tu tak dibuang, tapi diramalkan bahawa benda ni memang mungkin wujud sebenarnya. Macam pelik je fizik ni berfungsi. Sampailah 4 tahun kemudian memang betul-betul dibuktikan bahawa anti-elektron, anti-jirim ni memang wujud daripada jawapan persamaan matematik yang kita biasa buang. Kenapa fizik macam ni pelik je? Tadi kita kata bahawa untuk setiap jirim ada kembarnya yang bernama anti-jirim. Mereka dilahirkan dan dicipta bersama-sama. Malah menurut CERN, setiap partikel dan antipartikel dihasilkan secara berpasang-pasangan. Jap, mana pernah dengar ayat ni? Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Menurut fizik, beberapa saat selepas letupan besar Big Bang yang melahirkan alam semesta kita ni, jirim dan anti-jirim terlahir sama banyak. Tapi beberapa saat selepas itu, semua anti-jirim lesap dan yang tinggal hanyalah jirim. Jadi di seluruh alam semesta kita yang tersangat luas ni, yang ada hanyalah jirim. Dan tak ada anti-jirim yang ditemui secara semula jadi. Kenapa macam tu? Mana pergi semua anti-jirim? Ini adalah antara misteri terbesar dalam fizik yang sedang dikaji oleh saintis. Dalam dunia ni ada satu tempat yang memiliki jumlah anti-jirim yang paling banyak dalam alam semesta, iaitu di pemecut zarah. Antaranya adalah pelanggar hadron besar milik CERN. Dalam video ni tak ada teori konspirasi apa-apa. Dah pergi tempat lain. Tempat ini adalah gelung besar sepanjang 27 km yang ditanam 100 meter di bawah tanah dan merupakan pemecut zarah partikel yang paling berkuasa dalam dunia. Apa yang diorang buat adalah diorang tembak zarah proton dengan kelajuan yang sangat laju dekat dalam gegelung tu. Dan proton-proton ini menghentam satu sama lain 600 juta kali sesaat. Daripada tenaga yang sangat tinggi itu terhasillah zarah-zarah baru, termasuklah yang kita cari iaitu anti-zarah. Lepas tu mereka kena tangkap anti-zarah ni dan barulah boleh dikaji partikel-partikel tersebut. Dengar macam senang tapi sebenarnya sangat-sangat susah. Sebab itulah mereka perlukan lebih 10,000 saintis daripada 100 buah negara untuk membantu mereka menyelesaikan misteri anti-jirim ni. Tadi
Jadi kita ada sebut tadi apabila anti-GRAM dan GRAM bertemu antara satu sama lain, mereka akan hancur lalu mengeluarkan tenaga yang sangat-sangat besar. Kalau satu sudu anti-GRAM meletup, dia akan menghasilkan letupan yang sangat besar yang boleh meranapkan keseluruhan Kuala Lumpur. Jadi itulah sebabnya ada anggapan bahawa kalau ada bom yang paling kuat yang jauh mengatasi kekuatan bom nuklear, ia adalah bom anti-GRAM. Ya, dari segi teorinya betul lah tu, tapi masalahnya adalah anti-GRAM yang kita ada sekarang ni adalah sangat-sangat kecil jumlah dia. Hanyalah beberapa nanogram yang ada sekarang ni. Kalau semua anti-GRAM yang pernah dihasilkan manusia diletupkan serentak, jumlah tenaganya cumalah cukup nak memanaskan secawan teh. Kalau nak buat bom anti-GRAM yang sama power macam bom nuklear yang macam dalam filem tu, kita perlukan 2 bilion tahun untuk menghasilkan jumlah anti-GRAM yang cukup dulu. 2 bilion tahun waktu tu tak payahlah bom-bom ni, semua bumi dah hancur dah pun. Good. Macam tu juga dalam cerita fiksyen bahawa ada orang kata pada masa depan kita akan menggunakan anti-GRAM sebagai sumber tenaga yang jauh lebih berkuasa daripada petrol dan segala macam bahan bakar yang lain lah. Ini pun tak berapa betul sebab masalahnya adalah anti-GRAM ni kita bukan gali dia cari bawah katil ke. Dia bukan macam minyak yang kita boleh cari dan jumpa. Anti-GRAM ni kita kena buat dan tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan anti-GRAM ni lagi besar daripada tenaga yang kita boleh menggunakannya untuk menjana kuasa. Jadi akhirnya kembalilah kita kepada persoalan kenapa anti-GRAM ni dia terus sangat mahal. Ya, jawapannya senang je, sebab ia sangat susah untuk dihasilkan dan ia memerlukan berbilion-bilion tahun dan kos yang sangat tinggi untuk menghasilkan walaupun 1 gram saja daripada anti-GRAM. Jadi itulah dia video ajar kali ini tentang anti-GRAM, benda yang paling mahal dalam dunia. Ada tak apa-apa soalan anda tentang anti-GRAM? Tulis dalam bahagian komen. Jadi kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Begitu juga kalau anda menyokong saluran ajar, boleh pertimbangkan untuk jadi ajarian untuk tekan butang join. Dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.